Kembali kita dalam subjek Bahasa Melayu tahun 3 di bawah tema kesenian dan kebudayaan dan estetika. Okey, unit 14, kenali kesenian kita, tajuk ialah gambus dan kompang. Okey, tajuk ni kita boleh lihat dalam buku teks muka surat 9. Okey, hari ini kita nak belajar mengedit dan menggunakan hasil penulisan daripada aspek tanda baca, ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Jadi, dah sedia dalam buku teks. Kalau dah sedia, kita akan mulakan pembelajaran pada hari ini. Objektif pembelajaran. Okay. Pada akhir PDPC ini atau PDP hari ini, mudah akan dapat kenal pasti. Kenal pasti kesalahan. Apa nak kesalahan mana? Ejaan, tanda baca dan imbuhan. Dah kenal pasti, kita nak kenal pasti kesalahan, ejaan, tanda baca, dan imbuhan yang kita baca dengan betul. Dah kenal pasti, kemudian barulah kita, tugasan kedua adalah kita nak mengedit. Mengedit maksudnya kita nak betulkan kesalahan, ejaan, tanda baca dan imbuhan pada suatu teks dengan betul. Kita dah tengok, dah kenal pasti kesalahan dia tadi, kita kena betulkan. Okey, nak edit. Okey, apa nak edit? Nak betulkan ejaan, tanda baca dan imbuhan. Okey. Okey, dah sedia kita pergi tengok buku murid. Kalau dah sedia, kita buka buku teks muka 9. Tajuk dia gambus dan kompang. Kita baca sama-sama, okey. Hanif dan Nabila sedang membaca maklumat tentang dua jenis alat muzik tradisional, iaitu gambus dan kompang. Okey, kita baca perenggan yang berwarna biru dulu mengenai gambus. Gambus ialah sejenis alat muzik tradisional bertali di Malaysia. Gambus berbentuk seperti buah peh yang dibelah dua. Gambus tergolong dalam alat muzik jenis petik yang dikatakan berasal dari Timur Tengah. Gambus terdapat dalam pelbagai jenis, iaitu gambus 3 tali sehinggalah gambus yang mempunyai 12 tali. Gambus dimainkan untuk mengiringi persembahan gazal, zapin, inang dan joget. Okey, kalau murid nak tahu maklumat lanjut, boleh imbas ni, barcode ni. Okey, dan akan dapat maklumat lanjutlah mengenai gambus. Okey, tengok gambus ni dia bertali. Dia macam buah peh, dia macam gitar tapi bentuk dia macam buah peh. Okey, tengok kompang, perenggan yang dalam berwarna coklat dan pink. Okey. Kompang ialah alat muzik tradisional. Alat muzik ini popular dalam kalangan masyarakat Melayu. Kompang tergolong dalam kumpulan alat muzik gendang. Kulit kompang biasanya diperbuat daripada kulit kambing. Okey, perenggan kedua. Kompang biasanya berukuran 16 inci ukur lilit. Kompang ditutup dengan kepingan kulit pada sebelah permukaan. Kompang dimainkan dengan memegangnya menggunakan sebelah tangan. Kemudian dipalu dengan sebelah tangan yang lain. Cara memalu kompang adalah dengan mentepuk kulit kompang dengan bahagian jari-jari atau tapak tangan menikut rentak. Kompang biasanya dimainkan dalam pelbagai acara seperti perarakan kenduri, majlis rasmi,
dan upacara-upacara tradisi lain. Kita haruslah mempelajari alat musik ini agar tradisinya menjaga. Okey, dah baca teks. Okey, kita tengok, kita sentuh sikitlah maklumat apa yang hendak disampaikan walaupun terdapat bunyi yang sebutan ataupun ejaan yang janggal kita tengok. Okey, mula kita baca dulu, kita fahami dulu apa yang nak disampaikan dalam teks ini. Hanif dan Nabila sedang membaca maklumat tentang dua jenis muzik tradisional itu. Ini kompang, ini gabus. Tengok. Gabus ni ialah alat tradisional Melayu berbentuk buah P yang dibelah dua. Jadi dia ni kategori bertali, ada tali. Kalau nak tengok alat muzik gabus ni, tengoklah persembahan Ghazal, Zapin, Inang atau joget. Dia akan mengiringi persembahan-persembahan di Ghazal. Itu cara mudahlah kita nak kenal pasti alat muzik yang dimainkan. Bukan gitar. Gitar tu alat muzik moden, ini tradisional. Okay, kemudian kompang. Kompang adalah dia sejenis alat musik yang dipalu. Dipalu maksudnya dipukul lah menggunakan sebelah tangan dan sebelah tangan lagi tahan megang dia. Okay, biasanya ukur lilit 16 inci. Yang ni dipanggil ukur lilit bulatan ni. Yang sepanjang yang ni dipanggil ukur lilit 16 inci. Nak tengok berapa panjang 16 inci tu? Kalau kamu ada pita pengukur, biasanya pita pengukur dia ada dalam dua ukuran metrik bacaan, satu dalam inci di atas dia, di bawah dia dalam sentimeter. Kamu tengok 16 inci dapat kamu dapat tengok berapa panjang dalam sentimeter atau meter. Okey. Kompang ditutup dengan kain kepingan kulit. Ini kulit kulit kambing, ada juga mungkin kulit kerbau lah. Itu biasanya kulit kambing. Okey. Dan kalau kamu ingat lagi masa tahun 2 kamu dah belajar pendidikan muzik, kesenian. Okay, ada dua jenis dua cara memalu kompang untuk menghasilkan bunyi pak dan bung. Pak kena buka jari, pukul di tengah ni. Kalau bung, pukul di tepi ni jari rapat. Letak saya cikgu lah, merujuk balik guru muzik kamu tahun 2. Okay, kamu akan dapat bunyi dia. Okay. Kemudian biasanya dimainkan dalam majlis-majlis rasmi. Okey, macam ni lah orang kahwin, majlis berkhatan, ada orang main lah. Ini untuk memeriahkan majlis. Okey, sekarang kita pergi lihat kesalahan-kesalahan yang terdapat ejaan, tanda baca dan imbuhan dalam teks yang kita baca. Cikgu beralih slide dulu. Okay, kita tengok ni, teks ni. Okay, kita tengok baris demi baris. Macam mana kita nak kenal pasti kesalahan-kesalahan ejaan dalam baca dan imbuhan. Okay, kita tengok Hanif dan Nabila sedang membaca maklumat tentang dua jenis alat muzik tradisional, iaitu gambus dan kompang. Betul tak? Ini tak ada salah lah. Okay, warna biru ni pun sama. Tengok baris ni. Gambus adalah sejenis alat muzik tradisional bertali di Malaysia. Okey, huruf besar, titik. Ada kesalahan ejaan? Tak ada. Betul. Imbuhan pun betul. Gambus berbentuk seperti buah P yang dibelah dua. Huruf besar mula ayat, titik pengakhiran ayat. Betul. Gambus tergolong dalam alat muzik jenis petik yang dikatakan berasal dari Timur Tengah. Okey, yang ini pun tak ada salah. Ini gambus terdapat dalam pelbagai jenis, iaitu gambus 3 tali sehinggalah gambus mempunyai 12 tali. Yang ini pun tak ada masalah. Ayat terakhir untuk tentang gambus. Gambus dimainkan untuk mengiringi persembahan Ghazal, Zapin, Inang dan joget. Ini betul. Okey, kenapa betul? Ghazal, Zapin, Inang dan joget. Dia nama tapi tak huruf besar. Okay, sebab ini Ghazal ada banyak jenis, Zapin pun ada jenis. Dia ada nama khas dia. Kalau Ghazal untuk Rabiah, itu contohlah nama, itu tajuk, itu baru huruf besar. Joget Inang dan Dara, itu nama.
nama joget tu inangnya barulah huruf besar. Jadi joget yang umum. Jadi ditulis dalam huruf kecil. Okay, ingat ah. Yang ni kita tengok untuk kompang. Okay, kita nak ingat, kita nak cari kesalahan ejaan, tanda baca dan juga imbuhan. Ada tak salah? Ayat pertama. Kompang adalah alat muzik tradisional. Ada salah? Ya, ini tak ada salah. Alat muzik ini popular. Yang ini salah. Apa yang salah? Ejaan popular. Okey, popular salah. Ini salah. I. Okey. Patutnya sini huruf A, popular. Okey, popular bukan I. Okey, dalam kalangan masyarakat Melayu. Okey, kita tengok lagi. Pada sikit ada salah, nanti kamu tak nampak yang salah. Oh, yang ni betul, popular ni. Yang salah ialah I. Okey, I. Yang salah ni kamu ganti dengan A. Okey. Dalam masyarakat Melayu. Kompang tergulung. Yang ini pun salah. Apa salahnya? Huruf ejaan. Ejaan mana yang salah? Ejaan U ni salah. Dia sepatutnya apa? Tergolong. O. Dua-dua ni ganti dengan O. Okey. Tergolong. O. Sini O. Sini pun O. Tergolong dalam kumpulan alat muzik gendang. Kulet. Kulet pun salah. Apa yang salah? Ini I. Dia sepatut apa? Apa dia Ariana? Ariana tahu? Daniel? Sepatutnya huruf I. Kulit. Ejaannya K-U-L-I-T. Kulit. Kompang biasanya dibuat daripada kulit kambing. Kambing betul kambing? Kambing pun salah. Sepatutnya huruf I. Ini yang salah. Okey. Ini huruf I. Okey, kambing. Kompang biasa perenggan ketua dalam warna pink ni. Kompang biasanya berukuran 16 inci ukur lilit. Okey, itu tak ada salah. Kompang ditutup dengan kepingan kulit pada sebelah permukaan. Kompang. Tengok. Bila ini titik ini perlu dimulakan dengan huruf apa? Lepas titik, mana-mana selepas titik, kalau ayat dimulakan dengan huruf besar. Okey, huruf besar. Kaki atas ni sama. Kompang dimainkan dengan kepingan kulit pada sebelah permukaan. Kompang dimainkan dengan memegangnya menggunakan sebelah tangan. Tengok. Mana-mana lepas titik, dia mesti huruf besar. Betulkan nanti ya. Kemudian dipalu dengan sebelah tangan yang lain. Tengok. Kenapa dia letak tanda seru sini? Betul tak? Tak ada pun dalam ayat ni ayat kata seru. Jadi salah pada penggunaan tanda baca. Sepatutnya yang di cancel letak titik. Letak titik, ganti dengan titik. Di mana? Kita cukup padam dulu. Titik saja. Okey, letak titik. Okey. Penggan terakhir. Cara ini ejaan. Mengmalu. Betulkah? Mengmalu. Salah. Sepatutnya memalu saja. Tak ada MG ni buang. Ini tak perlu. Memalu. Rapatlah. Kompang dengan sebelah adalah dengan mengtepuk. Ini salah. Bila T imbuhan MI dan keluarga dia jadi berubah menjadi dia kena ubah. Yang ni dua ni tak dah, hapuskan. Ini salah, mentepuk ni salah. Kamu padam G dan T. Jadi menepuk kulit kompang dengan bahagian jari-jari atau tapak tangan. Yang ni pun salah, menikut. Dia ke
kehilangan huruf G. Kamu tambah lepas N, letak huruf G. Mengikut. Rentak. Kompang biasanya dimainkan dalam pelbagai acara seperti perarakan kenduri, majlis rasmi dan upacara tradisi yang lain. Jadi tak ada salah. Okay? Kita haruslah mempelajari alat muzik agar tradisinya ini menjaga. Salah. Patutnya apa yang betul? Kita haruslah mempelajari alat muzik agar tradisinya terjaga atau tradisinya dijaga. Pilihan ada dua. Tradisinya menjaga, dijaga ataupun terjaga. Boleh. Okay, tak terlah TER, MEN ganti terjaga. Okey, teruk tulisan. Okey, yang ini buang. Jadi salahan. Kamu ganti dengan terjaga. TER. Okey, terjaga. Padam lo T ni secara. TER. Okey. Yang ni padam. MEN ni padam, tak nak. Jadi terjaga. Okey. Ini cara kita nak mengedit teks yang mengandung kesalahan dan ejaan, salah baca dan imbuhan. Okey, mula-mula kita kena baca dahulu, fahami, kenal pasti. Kenal pasti baru kita tulis. Okey. Jadi bila kita dah jumpa ni, dah selesai, cikgu harap boleh faham. Jadi cikgu bagi tugasan untuk kelas 3L. Okey. Murid-murid diminta menjawab latihan pada buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3 jilid 2 di halaman 10 dan 11. Okey. 10 dan 11. Tugasan tersiap sila hantar dalam Google Classroom. Okey. Itu saja dari cikgu hari ini. Harap boleh faham. Barang pertanyaan boleh tanya cikgu dalam grup WhatsApp. Okey, sekian. Terima kasih.